Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu sebelum kita mendengar khutbah Jumaat. Seterusnya kita solat Jumaat. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah, menerima solat kita insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني صاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم. Ayat-ayat ini adalah kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam yang melahirkan anaknya Nabi Isa alaihissalam. Setelah Maryam melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh, beliau kembali ke kampung halamannya membawa anak yang baru dilahirkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Bila sampai ke perkampungan mereka, orang-orang kampung melihat Maryam dan bayinya. Lantas mereka berkata, Ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan satu dosa yang besar, kesalahan yang besar. Dan mereka terus mengata dekat Maryam, Ya ukhta Harun ma kana abuka imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Hei Maryam, ayah kau bukanlah orang jahat. Maknanya kenapa kau tergamak buat macam ni? Bapak kau ni orang-orang baik, ibu kau pun orang-orang baik, bukan orang jahat, bukan kaki zina, bukan penzina, bukan yang buat kerja-kerja kotor seperti mana pelacur. Maryam hanya berdiam kerana dia bernazar untuk tidak bercakap. Seperti mana ayat yang saya bacakan mula-mula tadi,
inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa, iaitu puasa aku tak akan bercakap dengan mana-mana manusia. Puasa tak bercakap. Bila dia tak bercakap, dia hanya menuding jari ke arah bayinya, iaitu Nabi Isa AS. Maknanya dia suruh orang-orang kampung cakap dengan bayi dia, jangan cakap dengan dia. Orang kampung pun pelik, macam mana cakap dengan bayi pula? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hai Maryam, macam mana kami nak bercakap dengan bayi yang masih dalam buaian? Bila dia cakap macam tu, terus bayi bercakap. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat pertama yang keluar daripada mulut Nabi Isa yang masih bayi lagi ialah inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Atani alkitab, Allah berikan aku kitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Jadi kenapa ayat ni yang keluar mula-mula daripada mulut Nabi Isa? Ini menunjukkan kepada kehambaan sangat bernilai, sangat tinggi di sisi Allah. Kita dapati banyak dalam Quran tentang kepentingan ubudiyah, kehambaan. Perkataan ibadat pun daripada perkataan hamba, menghambakan diri pada Allah. Untuk benar-benar kita menjadi hamba. Contohnya peristiwa Isra' Mi'raj pun disebut hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sebut hamba, Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya, tak sebut Nabi, tak sebut Rasul. Kalau kita lihat cerita Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-65, juga Allah sebut hamba. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa mendapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat daripada kami, dan kami ajar ilmu khusus daripada kami. Juga sebut 'abdan min ibadina, hamba, tak sebut Nabi dan seumpamanya. Dan bila Allah sebut pasal ulama yang takut kepada Allah pun Allah sebut hamba. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hambanya yang berilmu. Maknanya kalau ulama sahaja tak mesti dia takut pada Allah. Yang takut pada Allah ada dua ciri. Ibadah, ada jiwa kehambaan. Al-ulama, ada ilmu yang banyak. Ini 4 ayat contohlah dalam Quran yang Allah highlightkan hamba, menjadi pengajaran bagi kita supaya kita kekal rasa kehambaan. Dan itulah rahsia solat. Kenapa kita tak khusyuk? Kerana kita tak rasa hamba Allah. Kalau saya sembahyang, saya rasa saya ustaz, tak khusyuk. Dia lagi nak pergi Melaka ceramah. Apa aku nak ceramah dekat orang Melaka? Esok pagi kuliah subuh macam Jumaat di Masjid Kajang. Cerita apa pasal subuh macam Jumaat ni? Esok pagi Seko Lembu dekat Masjid Kajang. Tuan-tuan boleh pergi.
Seekor lembu tak tahu masak gulai ke apa. Kalau saya sembahyang macam ustaz, tak khusyuk. Nak khusyuk, saya kena sembahyang, aku adalah hamba Allah yang berdosa, akan berjumpa dengannya, akan mati satu masa kelak, akan dihisap, pasti khusyuk. Sebab tu Allah sebut Nabi Muhammad sebagai hamba, Nabi Khidir sebagai hamba, Nabi Isa sebagai hamba, ulama'nya yang hamba. Kerana kehambaan itulah yang dipandang tinggi oleh Allah Ta'ala. Itu tentang pengajaran cerita Nabi Isa. Kita bukan nak cerita pasal Nabi Isa sahaja, kita nak cerita pasal bayi-bayi yang bercakap. Satu sudah lepas Nabi Isa, ada 6 lagi. Kesemuanya ada 7 bayi yang bercakap dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, bayi yang bertutur, bayi yang bercakap, ialah kisah Juresh yang Nabi sebut dalam hadis sahih. Kana rajulan abidan, Juresh seorang lelaki yang kuat beribadat, lelaki yang soleh. Fattakhadha sawmu'atan, dia bina satu tempat ibadah khas untuk solat. Fa'atathu ummuh, satu hari ibunya datang, wa huwa yusalli, dia sedang sembahyang. Mak dia datang, dia tengah sembahyang. Lalu faqalat ummuhu, ibunya panggil, ya Juresh, hey Juresh. Dia tengah sembahyang, dalam hati dia confused. Wa qala fi nafsihi ummi wa salati, mak ke solat, mak ke solat. Macam kitalah tengah buat kerja kan, sekejap lagi lah settlekan basuh pinggan kan, tinggal pinggan pergi dapatkan ibu kita, takut tak selesai pula kerja kita. Jadi Juresh ni tunggu habis sembahyang, tapi mak dia tak ada. Mak dia terasa sekejap je sembahyang kan, bukan dia tengking mak dia ke, terajang mak dia ke, marah mak dia, tak ada. Mak dia doa, Allahumma, faqalat ummuhu, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhul mumisat. Mak dia terasa, mak dia kata, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa Juresh sehingga dia melihat wajah pelacur. Mumisat, mumisat ni bari, pelacur, sundal. Jadi doa ibu ni doa yang mustajab, doa yang mustajab. Salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak ditolak doanya, antaranya adalah doaul walid ala waladih, doa ibu bapa untuk anaknya. Kemudian Allah terima doa tadi, doa si ibu tadi, dan Juresh ini terkenal di kalangan Bani Israel. Fatadzakara Banu Israel Jurayjan wa ibadatah, dia famous dengan ibadahnya. Orang yang kuat sembahyang sepanjang masa, solat, ibadah, taat, ada tempat khas untuk dia beribadah, sehingga diketahui oleh seorang pelacur yang Nabi sebut yang sangat cantik. Bukan pelacur-pelacur biasa, bukan pelacur lorong Haji Taib lah, high class punya pelacur. Nabi sebut sangat indah, rupawan, cantik. Bila dia dengar tentang hebatnya Juresh ni, dia kata lauftinanna, aku akan goda dia tersungkur di kaki aku. Ini tekad dia, azam dia, azam tahun baru. Bukanlah kan. Dia pun pergi menggoda Juresh. Fata'arradat lah, pakai yang elok-elok, cantik-cantik, goda, tak tahulah macam mana goda kan. Seorang pelacur goda seorang abid. Tapi Juresh ini seorang yang sangat taat. Falam yaltafit ilaiha, langsung dia tak pandang, pandang pun tidak. Kita baik-baik pun, perempuan cantik lalu kita kalih, tapi sempatlah sesaat tu tengok sikit. Astagfirullahalazim kan.
tersempat tertengok. Tapi Juresh ni memang kuat, langsung tak tengok. Walam yaltafit ilaiha. Faraja'at, maka perempuan ni balik. Maka dia buat maksiat dengan seorang lelaki yang dia jumpa tepi jalan, iaitu seorang pengembala. Lepas dia buat maksiat, dia pun balik. Dan bila dia balik, sampai 9 bulan dapat bayi lelaki. Dia pun bawa bayi tadi. Hadza min Juresh. Dia canangkan satu kampung, ini anak Juresh. Orang kampung ni mudah percaya, sangat mudah diperdaya dan percaya. Macam kita lah, baca apa-apa sikit percaya, lepas tu kutuk orang, padahal tak betul. Maka orang kampung pun pergi ke rumah, ke tempat ibadah Juresh. Fahadamu saumi'atah fastanzaluhu wa hadamu saumi'atah. Dia tarik Juresh ke bawah dan runtuhkan rumah dia. Bila dah runtuh, Juresh kata, ma sya'nukum, apa hal dengan korang ni, apa salah aku? Lalu kata orang-orang kampung, ni budak ni, bayi ni anak kau. Perempuan ni kata, ini anak kau, kau dah berzina dengan, zanaiti bihadzal baghi, kau dah berzina dengan perempuan ni, ini anak kau. Lalu kata Juresh, da'ni usalli, aku nak sembahyang sekejap. Ni orang beriman, apa masalah pun solat. Bukan kita nak canang satu dunia dalam Facebook ke sebagainya. Solat yang first. Lepas solat, dia minta mana bayi tadi. Dia letak jari telunjuknya di atas pusat bayi tadi. Dia tanya bayi tadi, man abuka, siapa ayah kau? Bayi tadi kata, ar-ra'i, ayahku adalah pengembala kambing. Dia orang pun menyesal. Tapi bagus dia orang ni. Dia kata, nabni min zahab, biar kami bina rumah kau daripada emas. Oh, kaya pun, rumah daripada emas. Dapat golang emas pun kaya, cukup sedap, cukup mewah. Rumah emas, tuan-tuan. Tak tahulah berapa bilion harga dia. Ini hadis sahih. Tapi dia tak nak. Dia kata, cukuplah, aku nak rumah biasa je. Ibni min tin, binalah rumah daripada tin, daripada tanah. Habis cerita yang kedua. Bayi yang kedua yang bercakap. Bayi yang ketiga, Nabi sebut dalam hadis yang sama. Hadis yang sama ni empat bayi. Maryam alaihissalam, Juresh, dan yang ketiga ni. Yang ketiga, seorang perempuan, dia sedang menyusu anaknya, seorang bayi lelaki. Tengah menyusu, tiba-tiba lalu seorang, famarra rajulun ala dabbatin farihah wa syaratin hasanah, seorang lelaki yang nampak hebat, good looking, nampak kaya, handsome, macam orang sekarang lah. Kat TikTok ke nampak handsome sikit, ramailah perempuan-perempuan yang, masalahnya yang dah kahwin pun, ui handsomenya kan, yang ada gambar profil laki, bini, anak semua kan, pun gatal juga. Jadi bila tengok nampak hebat je, mak dia pun kagum. Mak dia doa, Allahumma ja'al ibni mislahu, ya Allah, jadikanlah anak lelakiku seperti lelaki ini. Tapi anak yang sedang menyusu tadi, terus dia bercakap. Dia kata, Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah, jangan jadikan aku seperti lelaki ini. Lawan, kontra. Kemudian lalu seorang perempuan yang nampak teruk. Sebab orang kampung kata, zanaiti wa sarakti, hei penzina, hei pencuri. Dahlah dituduh zina, mencuri, dan dia seorang hamba. Jauh beza dengan lelaki yang pertama tadi dari segi luaran. Mak dia pun doa, Allahumma la taj'al ibni mislahu, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia, mislah, seperti perempuan ini. Anak dia sekali lagi lawan cakap mak.
Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti perempuan ini. Maka berdua tu berbincang, berdebat. Mak nak jadi macam ni, anak jadi macam ni. Biasalah dalam keluarga kan, perbezaan antara anak dan mak, anak dan bapa ni biasa. Tapi jangan salahkan anak. Tak mesti pandangan kita tu betul, tak mesti pandangan ibu tu betul. Ini mak nampak, mak tahu kau bawa bakal laki kau ni, mak nampak pun tahu ini mesti tak baik punya. Dah macam Tok Nujum mak kan. Tak boleh. Kita kena bincang, istisyarah, tanya orang, minta pandangan, bukan kita terus buat keputusan. Ma nadima man istasyar wa ma khaba man istakhar. Tidak menyesallah orang yang bermesyuarah, tidak kecewalah orang yang beristikharah. Nabi kata istisyarah dan istikharah, bincang dan sembahyang istikharah. Rupa-rupanya lelaki tadi yang nampak hebat penjahat, wanita tadi yang dituduh berzina mencuri wanita solehah, tak berzina pun, tak mencuri pun. Jadi tak mesti pandangan ibu bapa tu betul terhadap anaknya. Dan tak salah untuk berbeza pendapat dengan mak dan ayah. Yang salahnya kita kurang ajar, kita samsing, derhaka, maksudnya dia dengan kata-kata yang tak elok. Itu tak boleh. Tapi kita berbeza pendapat, kita ada pandangan kita, bukanlah satu penderhakaan. Yang keempat, kisah Masyitah. Kisah yang keempat daripada 7 bayi yang bercakap ialah kisah Masyitah. Masyitah bukanlah namanya, Masyitah adalah pekerjaannya. Dalam peristiwa Isra', Nabi daripada Mekah ke Masjid Aqsa, fawajada raihah tayyibah. Nabi cium bau sedap, bau wangi. Nabi kata, faqala ya Jibril ma hazir raihah at-tayyibah. Ya Jibril, apa bau sedap, bau wangi ni? Jibril kata, faqala Jibril hazihi raihah masyitati ibnati fir'aun wa auladiha. Ini adalah raihah, bau masyitati ibnati fir'aun. Kalau Masyitah ni nama orang, Masyitah dah jadi anak Fir'aun. Sebab Jibril kata ini bau Masyitah anak perempuan Fir'aun. Tapi Masyitah bukan nama orang, Masyitah ialah pekerjaan. Ini adalah tukang, ini adalah bau tukang sikat anak perempuan Fir'aun. Bau betul. Masyitah bukan nama, Masyitah adalah pekerjaan. Mishtun sikat, Masyitah tukang sikat. Orang Melayu pergi bagi nama lah macam-macam. Tak salah. Kalau kita tahu benda ni, kita tak letak nama. Macam tukang sapu, hina ke? Tak hina, tak ada bezanya dengan orang kaya. Tapi ada orang tak nama tukang sapu anak dia? Tak ada. Masyitah tukang sikat, bukan nama dia, namanya tak disebut. Dalam Quran banyak cerita orang baik tapi tak sebut namanya, macam Ashabul Kahfi. Banyak lagi lah kisah-kisah dalam Quran. Termasuklah Masyitah ni pun sama, tukang sisir. Jadi dia sikat rambut anak Fir'aun, tiba-tiba jatuh sikat. Lalu dia sebut nama Allah, Bismillah, Allah. Anak Fir'aun tanya, siapa Allah? Dia kata, Allah Rabbi wa Rabbuki, Allah Tuhanku dan Tuhan. Jadi anak Fir'aun pun repot dekat bapak dia. Bapak dia sediakan kawah nuhas muzab, satu kawah tembaga cair yang panas mendidih, dimasukkan suaminya, dimasukkan anak yang besar, anak yang tengah, tak tahulah berapa orang anak. Sampai ke last kali giliran si tukang sikat Masyitah tadi dengan bayi dia. Jadi Masyitah ni mungkin tengok satu persatu orang yang tersayang masuk dalam kawah yang penuh dengan tembaga panas cair, maka dia agak takut. Bayi tadi nampak mak dia takut. Bayi tadi cakap, ya ummah iqtahimi fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Hei ibu, masuklah, terjunlah, sesungguhnya azab dunia lagi ringan daripada azab akhirat. Habis kisah yang keempat. Kisah yang kelima, kisah pendek. Seorang bayi daripada Yamamah, sebuah tempat di Saudi, Yamamah, dibawa oleh mak dia, sejurus dilahirkan.
Tak sampai sehari umur dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nampak bayi ini, Nabi terus tanya, "Man ana? Siapakah aku?" Siapa aku? Bayi tadi yang baru lahir, baru berapa jam lahir, terus menjawab, "Rasulullah, engkau adalah Rasulullah." Itu je cerita dia. Sangat pendek. Ini membuktikan Nabi adalah seorang Rasul. Kisah yang keenam, kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qudda min duburin fasadaqat fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Bila Nabi Yusuf dibela oleh Zulaikha dan suaminya Aziz, hamba dia, membesar, Zulaikha berkenan nak buat maksiat dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak nak, lari, tarik baju, koyak. Dan suaminya nampak. Jadi nak tahu siapa yang bersalah, Allah sebut wa syahida syahidun min ahliha, seorang saksi daripada keluarga Zulaikha. Dan Nabi sebut dalam hadis, saksi tersebut ialah as-sabi, seorang bayi. Bukan nama lah, kan ada pula letak nama sabi pula. Sabi ni bayi, Nabi sebut sabi, seorang bayi. Seorang bayi daripada keluarga Zulaikha menyatakan kalau koyak belakang, salah Zulaikha, kalau koyak depan, salah Nabi Yusuf. Ternyata koyak belakang, salah Zulaikha, tapi Nabi Yusuf rela untuk dipenjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, aku lebih rela dipenjara daripada godaan-godaan wanita, dan sekiranya engkau wahai Tuhan tak jaga aku daripada godaan wanita, asbu ilaihinna, aku akan terpaut dengan wanita dan aku tergolong dalam golongan orang-orang jahil. Ini pilihan Nabi Yusuf untuk dipenjarakan, lebih rela penjara daripada terkena fitnah dunia. Itu kisah yang keenam. Kisah yang terakhir adalah kisah Ghulam, seorang budak yang Nabi cerita untuk mentafsirkan surah Al-Buruj, iaitu ayat kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Apa cerita dia? Pada zaman dulu terdapat seorang raja, dan raja ada seorang kahin, bomoh, dan juga disebut sebagai ahli sihir. Jadi ahli sihir sudah tua dan perlukan pengganti, pelapis. Maka mereka pilih, mereka dapat seorang ghulam, seorang budak ni. Maka budak ni pun belajar sihir daripada tok bomoh istana ataupun tok sihir diraja tadi. Hari-hari belajar. Dalam satu keadaan dia jumpa seorang rahib. Rahib ni dia percaya pada Allah. Raja dan rakyat kebanyakannya mereka hanya percaya kepada sihir dan mereka menyembah raja. Jadi budak ni jumpa seorang rahib. Rahib ni menarik dia, maksudnya dia tertarik dengan rahib kerana kata-katanya, ilmunya. Dia pun belajar curi-curi. Hari-hari dia pergi tempat sihir, singgah ke rumah rahib, ustaz lah, saya sebut ustaz senang kan. Begitulah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sampailah satu kejadian yang menjadi dia viral, tular. Walaupun tak ada TikTok, tapi dia famous. Sebab apa? Kisahnya, satu hari dia jumpa orang ramai telah dihalang oleh seekor binatang yang besar, dabbatun azimah. Ada yang kata binatang tadi singa, asad. Jadi dia ambil batu, dia sebut nama Allah, dia baling, mati singa tadi. Tuan-tuan boleh buat lah, tapi lepas baling kena lari. Hadis ini hadis sahih,
Imam Nawawi letak dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yakin. Kita ni sebenarnya orang Islam, kalau yakin apa pun boleh jadi. Kita tak mustajab doa, tak jadi apa yang kita buat sebab kita tak yakin. Kita terpengaruh dengan barat, yakin diri, apa yang kita boleh buat? Kita nothing, la haula wala quwata illa billah. Kita dah tertipu dengan barat, yakin diri. Sebab tu kita tak maju, tak mengalahkan barat seperti mana umat Islam dahulu. Sebab kita yakin diri. Islam ajar kita yakin Allah. Hadis ni apa pun boleh buat, yakin Allah. Yakin Allah boleh berjaya. Jadi sebab tu kita kena, hadis ni panjang, saya ringkaskan, kita pun nak habis masa. Sejak tu dia viral. Bayangkan, baling batu mati singa kan. Baling batu tu dekat katak pun katak tak mati. Batu besar mana kan. Tapi dia yakin pada Allah. Sebab tu kita apa sahaja kita nak buat, yakin pada Allah. Kemudian semua orang, bukan semualah, ramai orang yang datang jumpa dia macam-macam masalah. Dia dah hebat, ramai, kira macam budak ajaib lah. Orang ingat dia guna sihir sebab dia belajar sihir. Dia hanya minta pada Allah semata-mata. Sampailah seorang pembesar raja, jalisun min julasa'il malik, orang rapat raja, orang kanan raja. Dia buta, datang jumpa budak tadi, wahai budak, aku ni buta, aku nampak kau dah viral lah, macam-macam jenis penyakit, masalah kau dah ubat, ini mesti sihir kau yang hebat. Kau tak, aku hanya minta pada Allah. Siapa Allah? Tuhanku dan Tuhan kau orang semua. Kalau kau nak, kau kena beriman, aku minta pada Allah, insya-Allah. Jadi dia minta pada Allah selama mana dia beriman. Celik, buta pun boleh celik dengan izin Allah. Sampai dekat istana pembesar tadi, raja pun pelik bila tengok pembesar dah celik. Pelik bila celik, sebab selama ni buta kan. Dia bertanya, pendek cerita, bila dapat tahu budak tadi yang buat bukan sebab sihir, tapi sebab minta pada Allah, Tuhan yang mereka tak percaya, budak tadi kena panggil. Bila budak kena panggil, dia sebut nama ustaz. Ustaz dah cerita, la tadhkurni inda ahad, jangan sebut nama aku, jangan petik nama aku. Budak ni sebut juga, petik juga, ustaz pun kena panggil. 3 orang lah, budak, ustaz dengan pembesar yang baru masuk Islam. 3-3 disuruh kufur, tapi tak nak. 2 orang yang dewasa tadi dibunuh. Tengah kepala ni digergaji sampai ke langkang, terbelah 2. Fasyaqqa nisfain. Budak tadi tak buat macam tu. Mungkin dikesian kot budak kan. Budak belasan tahun, tapi yakin pada Allah. Semua yang diminta dapat. Allah dah janji, ud'uni astajib lakum min ghairi summa min ghairi fa. Mana immediately astajib lakum, tapi kita yakin, mafi yakin. Budak tadi apa saja dia minta dapat. Bukan ustaz dia ajar benda-benda yang pelik, tak. Dia yakin. Jadi dia hantar, raja hantar dekat gunung, orang nak baling dia dekat gaung, dia doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, settlekanlah mereka dengan cara kau nak. Gunung pun bergegar, tazalzalat. Kemudian semua mati kecuali budak tadi balik. Bila dihantar dekat tengah laut, nak campak dia dalam laut, dia doa dulu. Sebelum sempat dicampak, dia doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, settlekanlah mereka dengan cara yang kau nak. Kita boleh hafal doa ni. Ni hadis sahih. Tapi janganlah kita baca doa ni dekat polis jaga roadblock tu. Mereka kawan kita, bukan musuh. Dekat musuh penyangak ke perompak, Allahumma kfinihim bima syi'ta, mati semua. Dia seorang balik, mungkin jalan kaki kot atas air laut. Sampai dekat istana, raja lagi takut, lagi cuak. Budak tu kata, kalau kau nak bunuh senang aja. Kau kumpul semua orang, ikat aku panah dekat sini, sebut bismillahirrabbilghulam. Dia buat, dia sebut kuat-kuat. Sebab budak tu kata kena sebut bagi semua dengar. Dia sebut panah sini, mati budak tadi. Tapi rakyat semua beriman. Tujuan dia nak bunuh untuk menyekat iman tadi, tapi ramai yang beriman. Tu yang dia buat parit. Kutila ashabul ukhdud. Ukhdud ni parit, an-nari dzatil waqud, yang diletakkan bahan bakar sehingga menyala marak. Seorang demi seorang, siapa yang tak kembali sembah dia, dia campak.
Sampailah giliran seorang perempuan dengan bayi nak dicampak, perempuan tadi takut. Bayi tadi dia nasihat mak dia, ya ummah la taqa'asi fa innaki al-haq. Wahai ibu, jangan bimbang, jangan gentar, sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Mak dia pun terjun terus. Dulu orang nak beribadah susah, tapi sanggup mati kerana Allah. Kita nak sembahyang subuh tak ada siapa yang nak halang, tapi subuh susah nak dapat jumlah yang macam ni. Jadi pakat-pakatlah kita sahut kempen-kempen Jawi dan badan-badan agama dan siapa sahaja untuk kita memeriahkan subuh. Saya nak bagi satu, ni dah orang kempen tentang subuh, tentang solat jemaah ni, satu hadis supaya tuan-tuan istiqamah 5 waktu sehari. Nabi sebut, ingat hadis sahih, man sarrahu ayyalqallahu musliman falyati hadhihi salawat min haitsu yunada bihinna. Siapa yang nak jumpa Allah dalam keadaan Islam, sembahyanglah di mana tempat muazzin azan. Haitsu yunada bihinna, di mana? Di pasar malam, suq, di padang malam, tak. Haitsu yunada fil masjid. Lau annakum sallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kamu sembahyang di rumah kamu, kamu tinggal sunnah Nabi. Ini Nabi sebut. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kamu sembahyang di rumah, tinggal sunnah Nabi, kamu tinggal sunnah Nabi, la dhalaltum, kamu sesat. Jadi jangan sembahyang hari Jumaat sahaja, sembahyanglah 5 waktu macam ni. Insya-Allah kita berjaya dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.